Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung cerita pasal spring power valve yang keras. Okey, apa kebaikannya kalau kita pakai spring valve yang keras? Okey, dalam video sebelum ni aku ada tengah buat satu motor. Okey, motor ni dia 14 block dia, lepas tu dia tukar sekali spring power valve yang keras tu. Aku tak pastilah spring tu stage berapa. Yang aku tahu spring tu dia ada stage-stage dia. Jadinya aku tak pasti aku dapat tu dia stage berapa. Tapi yang pentingnya dia memang lebih keras daripada yang standard. Sebelum kita cerita pasal fungsi spring tu keras, lebih elok kalau korang kena faham macam mana power valve tu berfungsi. Sebab tu aku cerita, aku rasa habis detail kot pasal power valve tu kan, yang sebelum ni kan. Okay, jadinya bila korang dah faham yang itu, baru kita boleh cerita pasal spring power valve yang keras ni. Dia, sistem power valve ni, dia lebih kurang sama macam sistem VTEC lah. Kalau tanya aku kenapa aku pakai Kawasaki Double R, aku pakai Kawasaki Double R kan, sebab dia ada power valve Jadinya pada aku Kawasaki Double R ni, dia punya sistem power valve dia tak samalah dengan YPVS punya sistem Pada aku Kawasaki Double R ni, dia punya power valve punya sistem mudah lah. Sistem dia mudah. Waktu dia paling cepat kot aku rasa, paling tak banyak masalah lah aku rasa. Aku pakai Kawasaki sebab dia ada power valve. Kenapa aku pakai kereta Honda? Sebab dia ada VTEC. Bukan nak cerita aku pakai Honda, tak. Aku nak cerita pasal apa yang kita minat dekat sistem tu. Jadinya macam Honda ni, dia ada VTEC. VTEC ni, sistem dia sama je macam power valve. Macam VTEC, kalau VTEC ni dalam RPM yang rendah pun dia tak buka VTEC kan. Buka dalam RPM 7000 ke atas juga. Samalah power valve punya sistem kan. 7000 ke atas dia buka VTEC, 7000 ke atas dia buka power valve. Kalau macam Honda ni, macam VTEC ni, dia elektronik. Kalau macam Kawasaki, mechanical tau. Elektronik dengan mechanical, mana lagi advance? Pada aku memang elektronik lagi advance lah kan. Sebab kita boleh adjust lalu elektronik. Contohnya macam kereta Honda, dia VTEC, kita nak buka cepat, kita nak buka lambat, dia boleh adjust tau. Jadinya kebaikannya dekat situ lah. Kalau macam mechanical ni, nak adjust tak boleh, nak lambatkan tu orang cakap memang kalau kita adjust gigi pun memang tak boleh melambatkan sebab dia memang dah macam itu. Kalau kita nak cepatkan boleh, kalau kita nak lambatkan tak boleh. Okey, jadinya Kenapa kita kena lambatkan buka power valve tu? Kalau motor yang dah setting kan, RPM korang akan naik cepat tau. Bila naik cepat, motor belum kumpul power yang habis, dia dah buka, dia dah buang bahan bakar. Jadinya sebab tu, dia bukannya motor tak sedap, motor memang sedap, tapi dia boleh lagi sedap lah senang cerita. Dia sama macam 125Z juga, macam 125Z, macam RZ. Okay? Macam 125Z, macam RZ, kalau korang tengok, bila kita buka lubang exhaust terlalu besar, nanti dia akan jadi macam mana tau? Korang pernah dengar tak yang orang cakap kalau dah laju kena laju je. Nanti bila kita dah slow, nanti nak laju balik nak kena buang gear sampai gear 4, gear 5 kan? Yang macam gitu kan? Jadinya kalau kita pakai spring power valve yang keras, dia akan melambatkan buka power valve, melambatkan buka lubang power valve tu. Maksudnya dalam RPM, kalau sebelumnya standard dia buka RPM 7 kan. Okey, kalau kita pakai spring valve yang keras, dia akan buka mungkin dalam 8 lebih, 9, dia macam gitu lah kan. Okey, jadinya dalam masa korang nak santai tu kan, korang ride santai lah senang cerita, power valve tu dia tak senang-senang terbuka. Okey, jadinya kita boleh ride santai lah senang cerita. Kalau macam contoh kita bawa 16 kita bawa 16, 17, kalau spring standard dia dah terbuka habis. Ini contoh ni andaian je, kita buat perumpamaan je Untuk kalau kita pakai spring yang keras, kita bawa santai 16, 17 kan, dia punya power valve tu tak terbuka habis. Jadinya apa bezanya power valve tu tak terbuka habis dengan power valve yang dah terbuka habis? Kalau kita pakai spring yang keras, dia akan tak terbuka habis.
Contoh macam separuh ke kan. Bila dia terbuka separuh, maknanya motor tu RPM bawah dia power masih ada jadinya kalau macam double R ni dia mechanical. Bila dia mechanical, kita tak boleh adjust elektronik. VTEC tu fungsi dia sama je. Kalau macam power valve, dia punya fungsi macam mana tahu? Bila RPM 7000 ke atas, lubang exhaust kita akan bekerja sampai 3 kan. RPM bawah dia bekerja satu lubang je. Maksudnya lubang main tu lah kan. Bila power valve terbuka, barulah lubang yang kiri kanan tu terbuka. Okey, jadinya kalau macam Honda ni, VTEC punya sistem dalam RPM yang rendah kan, high cam dia tu rendah, bonggol yang rendah. Okey, bila capai tahap yang kita nak, senang cerita kalau macam kereta tu boleh di-adjust dia punya VTEC, nak cepat ke, nak awal ke, nak lambat ke kan. Kalau Honda, bila VTEC dia nak buka, akan gunakan minyak tahu untuk cantumkan dia punya high cam tu jadi tinggi. Macam gitulah sistem dia. Kalau macam VTEC dengan double R, VTEC on, bal tu akan terbuka lebih luas. Lebih luas maknanya kereta tu boleh jadi lagi power. Sama juga macam motor, macam double R. Bila power valve terbuka kan, angin tu dia jadi besar. Dia beza dengan lubang exhaust yang pada awalnya memang dah besar, sampai ke akhir dia besar je terus. Jadinya motor kita akan semput Senang cerita macam motor budak-budak main sprint, lubang exhaust dia semua besar-besar kan. Sebab tu dia orang starting, korang tengok dia orang starting macam mana, nak pecah enjin. Jadinya sebab dia nak dapatkan power peak tu tau. Dia bezalah kalau macam power valve, lubang exhaustnya memang kecil, tapi bila capai tahap RPM yang tinggi, dia akan jadi 3 lubang exhaust. Itu yang motor boleh jadi power. Motor ni kan, dia memang kalau lubang exhaust kita besar, motor memang boleh jadi power. Jadi power tu satu. Lepas tu dia punya kekurangan tu pula, bila lubang exhaust tu terlalu besar, nanti ring akan bergesel dekat tepi. Bila dia bergesel dekat tepi, mula motor kita jam lah, ring bergesel dekat blok lah. Sistem power valve ni dia majukan lah. Okey, jadinya kalau kita pakai spring power valve yang keras tu, power valve kita tu terbuka lambat, dia memang lebih baik daripada yang standard lah. Tapi sebelum korang nak tukar spring tu, pastikan motor korang tu dah modified. Pada aku sebab Kawasaki dia buat power valve tu, dia dah kira-kira berapa duration semua nak bagi power valve tu berfungsi. Kalau kita voting, dia punya setting yang Kawasaki tetapkan tu dah lari. Bila dah lari, dia buka terlalu awal, motor memang sedap daripada standard, tapi akan ada kekurangan. Jadinya bila ada seorang brother ni, dia buat tahu spring tu. Dia buat spring tu, pada aku intelligent lah Benda tu bukan main-main pada akulah. Sebab berapa lama dah geng, berapa lama Kawasaki, budak-budak main Kawasaki kan. Sekarang ni dah tahun 2021 geng, nak masuk 2022 Korang bayangkan dah berapa lama budak-budak main double R. Tapi baru tahun 2022 ni, baru ada seorang brother ni, dia boleh buat spring yang keras untuk orang cakap upgrade sistem power valve tu. Pada aku pencapaian ni bukan biasa-biasa geng kan. Lagi satu, budak Malaysia yang dapat idea ni kan. Kita bukan nak sembang kita pandai daripada orang ke apa, tak tau. Seseorang tu dia jumpa benda tu, kita patut rasa macam kagum dengan dia. Okey, bukannya macam kita condemn dia. Pakai spring yang keras, top speed boleh jadi mati. Kita kalau nak cakap sesuatu tu pada akulah, kalau kita nak bercakap sesuatu tu, kita pastikan apa yang kita cakap tu masuk di akal. Kadang-kadang tak masuk di akal pun kita cakap juga. Tak masuk di akal, tapi benda tu betul. Benda tu sebelum kita cakap, kita kena kaji tau, macam mana sesuatu benda tu berfungsi. Sebab tu kalau macam korang tengok video aku, cara aku lain dengan cara-cara orang lain. Bukan nak cakap cara aku bagus ke apa, tak. Tapi cara aku macam okey, sistem gear kan. Ada orang dia pasang gear, dia pakai hafal. Ini benda ni duduk sini, ini benda ni duduk sini. Jadinya kalau pakai hafal ni, kita tak faham sistem tau. Segala benda lah kita kena faham sistem. Contoh macam water pump, kenapa dia buat osilnya ada 2, kenapa dia buat spring.
kenapa dia ada kipas. Jadinya benda tu kalau kita buka pasang tu, kita fikir lah, fikir sejenak. Kita fikir sejenak macam mana, kenapa, bagaimana. Kalau macam kita berfikiran macam gitu, maksudnya kita memahami sesuatu benda tu, dia akan lebih, macam mana nak cakap dia lebih bermakna dalam hidup kita lah. Lain macam dia punya sembang. Tapi pada aku memang macam gitulah. Kalau macam kita nak buat sesuatu tu, kita kena faham sistem dia dulu. Kalau nak cerita pasal memahami ni memang dedor kan. Yelah, kalau macam kelas kan, macam sebelum ni, yang motor SS tu yang aku cakap, spring kelas RZ tak boleh laju macam RZ. Bukan maksud aku nak mengata orang-orang yang pakai spring kelas RZ. Sebenarnya kalau kita tak pakai spring kelas RZ pun, kita pakai spring kelas yang sama standard, cuma dia keras. Kalau korang tengok video SS tu, spring kelas RZ tu dia sama panjang dengan spring kelas yang aku pasang tu. Tapi kenapa dia boleh tarik kelas panjang, kenapa spring kelas RZ tu tak boleh tarik panjang? Sebab spring kelas RZ tu, gelung dia tu rapat-rapat. Bila dia rapat-rapat, dia dah jejak. Bila kita ikat, dia cepat jejak. Bila dia jejak, tak boleh nak tarik lebih. Itulah bezanya dengan spring yang gelung dia jarak-jarak. Kadang-kadang kita ni pada akulah kan, kalau macam kita ada sesuatu yang macam idea kita, senang cerita macam fahaman kita, kita tak perlu malu nak share dengan orang. Bila kita share dengan orang, kalau kita salah, dengar apa orang tu cakap. Bila kita dengar orang tu cakap, mungkin kita tak berfikir macam dia dan dia tak berfikir macam kita. Jadinya kadang-kadang otak kita ni terbatas geng. Otak kita ni terbatas. Kita bukannya boleh fikir dalam-dalam sangat kan. Jadinya apa salahnya kalau kita fikir untuk yang sebelah sini, orang lain pula yang fikir untuk yang sebelah sana. Bila sebelah sini dengan sebelah sana dah ada, kita gabungkan, jadinya benda tu jadi lagi luas. Janganlah sampai macam kita tak boleh terima pendapat orang. Dedor tu geng macam itu. Jadinya pada akulah tak perlu malu kot kalau kita ada sesuatu yang baru. Okay? Kita kongsi je sama-sama. Jadinya kita boleh perbaiki kat mana kelemahan dia kan. Macam mana nak cakap abang yang buat spring tu, mungkin lepas ni akan ramai lah orang yang keluarkan spring yang berbagai sebab penemuan tu dah ada. Jadinya rezeki masing-masing, tapi penemuan tu yang penting pada aku. Jadinya pada akulah, kalau macam motor standard, korang nak pakai spring power valve yang keras tu macam tak boleh. Sebab Kawasaki ni, dia keluarkan motor Kawasaki, dia dah kira-kira pada RPM berapa power valve tu patut buka. Jadinya kalau macam motor standard korang pakaikan spring keras tu, jadinya motor korang terlalu lambat sangat buka. Jadi kita tak tahu macam mana. Dia bezanya kalau macam motor dah setting ni, power valve dia memang cepat terbuka. Bila cepat terbuka, cepatlah power tu keluar. Okay? Dia 2 stroke ni, lubang exhaust besar, motor memang boleh power, tapi ketahanan tak ada. Sebab tu Kawasaki buat lubang exhaust dia kecil. Taklah kecil, memang besar, tapi dia ada 3. Jadinya pada RPM tertentu dia akan buka, dia jadi lagi luas. Tapi bila dia luas, kalau korang tengok lubang power valve yang dekat double R tu kan, sebelah kiri kecil, sebelah kanan pun kecil. Kalau korang tengok dia punya bentuk pun, kenapa dia buat bentuk macam itu? Jadinya benda tu, orang yang cipta benda tu, dia bukannya cipta saja-saja. Dia memang berfikir lah. Dia berfikir tentang kelajuan, berfikir tentang ketahanan juga. Sebab tu kalau macam diorang buat lubang exhaust besar-besar ni untuk main 1 kilo, untuk main 2 kilo, kita pula bantai lubang exhaust besar-besar, lock 30 kilo, lepas tu jam, lepas tu salahkan pomen. Masak macam itu. Cerita pasal spring power valve tu macam itu Pada aku spring power valve tu, kalau untuk motor-motor yang dah modified, memang elok dipakai spring tu. Sebab dia melambatkan buka power valve. Senang cerita, dia ibarat macam gini lah. Motor kita power ni, tapi power tu, bahan bakar tu belum terbakar habis, tapi dia dah buang. Sebab power valve dah terbuka awal. Jadinya dia macam gitu Okey, kita nak cerita panjang-panjang pun pening Tapi aku harap apa yang aku cakap ni korang faham Assalamualaikum.